Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak-mak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih saudara Jo selaku dua acara majlis, Tuan Pengurusi dan Ahli Juta Kuasa Surau Al-Rayyan, Resik 6 Putrajaya, Tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarah, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, para ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafazkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita dapat bertemu bersua wajah di Surau Al-Rayyan dalam kerangka untuk kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita, menambahkan lagi informasi dan maklumat yang kita ada, khususnya berkaitan dengan tajuk yang disyur dan dicadangkan dalam majlis forum kita pada malam ini, yaitu berkenaan dengan isu Palestin dan apa kaitannya isu Palestin ini dengan keimanan kita. InsyaAllah tajuk ini akan cuba disampaikan, dikupas oleh dua orang ahli panel yang telah bersama-sama dengan kita ini. Panel kita yang pertama adalah Ustaz Said Muhammad Nur Syam, Tuan Padang, seorang pendakwah yang tidak asing tadi, namun ini mungkin pertama kali sampai di Surau Al-Rayyan daripada Shah Alam, asal Terengganu, dengan kata dari Terengganu. Panel kita yang kedua, Ustaz Aslin Bahari, beliau kata ini kali yang kedua dia pernah sampai sebelum ini, dan ini aku buat kali kedua dia ingat, dia kata macam apa ramai di surau ini. Mana saya nak tahu Ustaz tahu orang saya macam pernah puasa pernah main. Dan alhamdulillah Ustaz Aslin lari pada berapa tadi sebut betul-betul macam mana sebut tadi? Dan orang kata dia kalau B-E-R-A ini perang, kalau orang kata dia B-E sama ya. Betul dan puan sekalian, isu Palestin ini tuan-tuan bukan isu yang baru. Banyak kali, banyak waktu kita bercakap sebab isu Palestin ini sudah berpuluh-puluh tahun, dan entah bila dan sampai bila ia akan berakhir. Dan saat ini keadaan umat Islam di Palestin sudah lebih 40 hari sejak 7 Oktober yang lalu mereka diserang oleh Zionis Israel, khususnya di Semenanjung Gaza, dalam keadaan yang tak sama dengan keadaan kita. Kita hari ini boleh datang ke masjid, boleh datang ke surau, anak-anak kecil boleh kita izinkan datang ke surau, boleh kita duduk dalam keadaan tenang, aman, damai. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Minggu kita boleh keluar bersiar-siar, berjalan-jalan dengan ahli keluarga kita. Tapi kita bayangkan macam mana keadaan saudara-saudara kita umat Islam di Gaza, Semenanjung Gaza, yang saban hari hanya menunggu saat dan ketika bila mereka akan syahid. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan, mereka ini tidak ada perasaan takut dan gentar sedikit pun dalam hati mereka. Bahkan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap melafazkan ikrar akan mempertahankan
Palestin ini hingga ke titisan darah yang terakhir. Itu yang berlaku di Palestin. Tetapi yang kita nak bicarakan pada malam ini, bagaimanakah sikap kita apabila kita mendengar tentang konflik yang berlaku di Palestin? Apakah pendirian kita? Apakah tindakan kita? Apakah sikap kita? Adakah sekadar kita kata, kesiannya orang-orang Palestin, sedihnya tengok anak-anak kecil yang mati, kesiannya tengok orang-orang yang sedang dirawat di hospital dibom, ibu-ibu tua, ayah-ayah tua, wanita, orang-orang kurang upaya, syahid. Kita hanya ada perasaan simpati begitu sahaja, atau setakat mana yang perlu kita zahirkan? Sebab semua perkara yang berlaku ini adalah ada kait mengait di antara satu sama lain dalam ajaran agama Islam. Umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang susah adalah ujian keimanan untuk orang-orang yang berada ataupun orang kaya. Allah Ta'ala jadikan orang yang jahil, yang bodoh adalah ujian kepada orang-orang yang alim, yang cerdik. Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang fasik, yang kufur adalah ujian kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan umat Islam di Palestin yang dizalimi, yang diseksa adalah ujian keimanan buat diri kita yang ada di Malaysia ini, yang ada di Surabaya pada hari ini. Bagaimana nak menguji keimanan kita dalam kita menanggapi dan menghadapi situasi masyarakat Islam kita di Palestin. Saya nak mulakan perbincangan ini, tuan-tuan. Saya nak minta panel kita yang pertama, Ustaz saya. Mungkin dalam taklimah ini Ustaz boleh gambarkan kepada kita latar belakang puak Zionis Israel. Mungkin kita akan rasa keliru, apa yang itu Israel? Apa itu Zionis Israel? Apa itu Yahudi? Kita pun pergi kepada kita bukan nak marah Israel, tapi yang kita nama Zionis Israel. Kita nak kecam Yahudi, bukan kita nak kecam Israel. Jadi istilah-istilah ini kadang-kadang di antara kita pun keliru juga. Jadi untuk memulakan mukadimah ini, mungkin Ustaz saya boleh ceritakan sedikit latar belakang Yahudi ataupun Israel dan juga Zionis Israel ini daripada asal usul. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Fadil Ustaz Zakaria yang dikasihi dan dihormati kekanda saya Fadil Ustaz Aslin, Musi dan Jawatankuasa Surau, Buaya, adik-adik, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, saya nampak dekat pintu belakang dan tepi tu ada lagi orang nak masuk tadi tapi tak dapat masuk. Boleh tak kalau kita rapat ke depan sikit? Belah ni pun kosong lagi. Boleh tak kita gerak ke depan sikit? Kat pintu siang ada orang nak masuk tadi, dia keluar balik. Boleh tak kita ke depan sikit? Biasa siapa ke depan ni mudah tambah jodoh. Semangat selalu ni. Semangat selalu. Depan sikit. Makcik belakang lah. Yang dekat pintu tu dia kosong. Itu makcik ke belakang. Alhamdulillah. Kita semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi pada usia berapa tahun? Umur 40. Nabi Muhammad wafat pada usia 63. Maknanya tempoh kenabian berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun
di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yahudi, mereka ni sebelum Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi lagi, mereka sudah migrate dari Palestin, dari Mesir. Mereka dah hijrah ke Yathrib. Yathrib ni kat mana? Madinah lah. Dulu nama Yathrib. Sebab dalam kitab Taurat ada cerita tentang Nabi akhir zaman. Sudah sampai masanya, tak lama lagi Nabi akhir zaman akan muncul. Clue-clue dalam kitab Taurat, isyaratnya Madinah, Yathrib. Ada di banyak pokok kurma, adalah clue-clue dia. Jadi dia orang mula hijrah ke Madinah, hijrah. Dan mereka mula tinggal di Madinah. Mereka ini golongan minority. Majoriti penduduk Madinah orang Arab. Yang ramainya adalah dari kalangan Aus dan Khazraj. Ini majoriti. Yahudi minoriti di Madinah. Yahudi. Dan di Madinah ini dia ada 3 kabilah Yahudi. Yang pertama namanya Bani Qainuqa. Cuba sebut sekali. Bunyi tajwid tak berapa bunyi. Kalau orang Kedah jadi Qainuqa. Yang pertama Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga Bani Quraidah. Jadi ada 3 kabilah Yahudi yang menetap dalam negeri Madinah. Mereka ini bisnes utama mereka tukang, pandai buat emas, perak. Ada yang ada ladang kurma. Dan antara bisnes utama mereka membuat senjata, supply senjata. Sebab itu sepanjang sejarah beratus tahun, Aus dan Khazraj di Madinah ini selalu berperang. Siapa yang cocok, yang lagakan mereka ni? Yahudi. Sebab apa perlu ada perang? Baru ada sale mah. Kalau ada perang, dia boleh supply kiri kanan. Dia Yahudi memang dia supply pada Aus, supply pada Khazraj. Perang. Bila perang, sale senjata jalan. Jual dengan cara riba. Bisnes. Dan yang kedua, Aus dan Khazraj, walaupun orang Arab majoriti, mereka ni lemah. Sebab apa lemah? Asyik perang je. Yahudi tukang cocok. Okey. Saya ringkaskan cerita. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir dekat nak hijrah ke Madinah. Tadi saya sebut majoriti yang besar tadi ada 2 kabilah, apa? Aus dan Khazraj. Sepanjang beratus tahun perang dua ni. Tapi dekat-dekat Nabi nak hijrah datang Madinah, kali pertama Aus dan Khazraj berdamai. Kali pertama. Dan mereka setuju melantik seorang ketua dari kalangan Khazraj. Namanya Abdullah bin Ubay. Pernah dengar? Siapa tu? Wahab. Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang Aus dan Khazraj. Okay, kita lantik Abdullah bin Ubay bin Salul lah. Ni dekat-dekat Nabi nak hijrah. Okey, lantik Abdullah bin Ubay. Okey lah. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Aus dan Khazraj disatukan menjadi Ansar, bergabung dengan Muhajirin dan melantik ketua negara Madinah. Nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah mula munculnya DNA, bibit-bibit munafik ni lahir dia. Abdullah bin Ubay, orang nak lantik dia jadi ketua, tiba-tiba tak jadi, pergi lantik Muhammad. Tu nak marah sangat tu. Tak dapat jawatan jadi ketua di Madinah. Jadi dia nak lawan terang-terang, tak mampu.
Lalu dia pun mengaku Islam, pergi ke masjid Nabi, pergi bersama para sahabat, tetapi dalam hati menyimpan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang munafik. Dia pergi masjid Nabi, dia bukan mencari hidayah, dia mencari fitnah. Cari apa yang boleh buat orang jadi bergaduh, ganggu, fitnah. Dia datang masjid bukan mencari hidayah, dia datang mencari fitnah. Ini perangai Abdullah bin Ubay, munafik ini. Zaman sekarang ada tak yang macam ni? Datang masjid surau bukan mencari hidayah, mencari fitnah. Ada tak zaman sekarang? Cuba angkat tangan kalau ada orang ni. Dia akan terus wujud sehingga kiamat. Anak cucu Abdullah bin Ubay. Okey. Jadi dia tak boleh nak lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah jadi ketua di Madinah. Lalu Nabi Muhammad bila hijrah buat 3 perkara penting. Ini priority. Stephen Covey dalam 7 Habits baru je cerita first thing first, priority. Nabi Muhammad dah buat lama dah. Aulawiyat. Yang pertama Nabi buat untuk asaskan sebuah negara, yang pertama bina masjid. Masjid Quba, Masjid Nabawi, panjang cerita dia. Yang kedua, kilang dah ada, produknya manusia. Kilang tu masjid. Lalu dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Ini yang kedua, manusia. Jadi tempat proses manusia pendokong Islam. Yang ketiga, Nabi Muhammad buat apa? Buat apa? Ustaz ceramah dah lah, jangan tanya-tanya. Okay lah. Yang ketiga, Nabi buat perlembagaan negara. Hak warga negara, hak orang Islam, tanggungjawab kerajaan kepada warga negara. Di antaranya ada sab ataupun dipanggil ahdud dhaman ataupun jaminan kepada warga negara bukan Islam, termasuklah Yahudi tadi. Ini nak tunjuk bahawa Nabi Muhammad ketika mengasaskan negara Madinah, masyarakatnya adalah masyarakat majmuk. Ada Yahudi, ada Kristian, ada penyembah berhala, ada yang tak ada agama langsung, ada Badui, ada Muslim, ada Aus, Khazraj, Muhajirin. Majmuk. Di antara disebut dalam perlembagaan tadi, orang Yahudi boleh terus beramal dengan agama dia. Pihak kerajaan mesti bertanggungjawab jaga keselamatan dia. Kalau Madinah diserang, semua wajib mempertahankan negara, itu warga negara. Ada lagi lah beberapa perkara. Okey. Yahudi setuju dengan perlembagaan negara tersebut, setuju. Tapi dalam masa yang sama, selalu Yahudi ni dia perlekeh Nabi Muhammad, dia perlekeh orang Islam, dia kutuk orang Arab. Perangai dia mesti warga negara. Okey. Sehinggalah ni saya nak cerita sedikit sebanyak berkait dengan ketiga-tiga kabilah. InsyaAllah saya buat secara ringkas. Saya kata tadi Nabi Muhammad di Madinah 10 tahun kan? 2 tahun Nabi Muhammad di Madinah berlaku perang yang pertama. Perang apa? Badar. Perang Badar. Bulan Ramadan, selesai perang Badar. Selepas perang Badar, sebab dalam perang Badar ni Islam menang besar. Abu Jahal dibunuh masa perang Badar. Utbah, Syaibah mati semua masa perang Badar. Abu Lahab je yang tunggu kat Mekah, ataupun beberapa ketika selepas ni pun Abu Lahab mati di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap pada orang Yahudi di Madinah, marilah masuk Islam, janganlah lawan kami. Nanti akan berlaku pada kamu apa yang berlaku pada orang Mekah musyrikin. Yahudi jawab, Muhammad, kau berperang dengan orang Mekah, dia orang tak pandai perang. Kalau Muhammad, kalau perang dengan kami, baru kamu tahu siapa sebenarnya jantan. Ini Yahudi. Sehinggalah antara perkara Nabi Muhammad buat untuk memecahkan monopoli ekonomi Yahudi di Madinah. Pasar-pasar dia orang, ada pasarnya, Nabi buat pasar orang Islam, supaya rolling business, duit gerak di kalangan orang Islam. Yahudi, Bani Qainuqa, dia ada pasar dia. Selepas perang Badar, dalam tahun kedua Hijrah, ada seorang wanita muslimah
Dia pergi ke pasar Bani Qainuqa, nak pergi beli barang emas. Dia zaman dulu bukan macam kita sekarang ada kaunter, ada meja boleh duduk-duduk. Dia zaman dulu orang meniaga emas ni dia hampa tikar, dia letak. Jadi orang nak beli ni datang duduk, pilih macam tu lah. Lalu wanita muslimah ini dia pergi sambil duduk dia pilih, saya nak barang emas ni berapa harga dia. Yahudi Bani Qainuqa memang pasar Yahudi Bani Qainuqa ini, bila perempuan muslimah ni nak beli barang emas, dia kata ikshifi wajhaki, ikshifi purdah ni, buka purdah kamu, aku nak tengok. Mengganggu muslimah. Buka purdah kamu. Perempuan tu kata tak boleh, ni berapa ni, aku nak bayar ni, beritahu harga. Buka kamu, aku nak tengok muka kamu. Perempuan ni kata tak boleh. Pada ketika ini ada seorang lagi Yahudi, dia pergi senyap-senyap kat belakang perempuan ni, hujung tudung ni diikat dengan hujung kain perempuan tadi. Masa duduk, hujung tudung diikat dengan hujung kain. Bila perempuan ni bangun, apa jadi? Terselak kain. Lalu Yahudi pakat ketawa. Dia ketawa kat muslimah ini. Seorang anak muda Muslim melihat kejadian ini, lalu dia terus menerkam Yahudi ini. Dia pukul sehingga mati Yahudi itu. Dan ada 2-3 orang lagi Yahudi terkam pula si anak muda ini, bunuh Muslim ini. Lalu berita ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terus siapkan tentera untuk pergi serang Bani Qainuqa. Ni kita kena faham, Nabi Muhammad yang mengajar kita zikir, doa. Nabi Muhammad yang mengajar kita akhlak. Nabi Muhammad yang mengajar kita sabar. Nabi Muhammad mengajar kita pemaaf. Nabi Muhammad juga mengajar kita ada masa perlu bertegas. Yahudi ini ganggu wanita muslimah, langgar perjanjian, bunuh orang Islam seorang. Rasulullah siapkan tentera. Ini Nabi Muhammad nak ajar kita ada masa kena tegas. Bergerak nak pergi kepung Bani Qainuqa, muncul Abdullah bin Ubay. Siapa? Yang munafik tadi. Rupa-rupanya dia rapat dengan Yahudi. Kulit Islam, senyap-senyap ada hubungan dengan Yahudi. Bila Rasulullah nak pergi serang Bani Qainuqa, Abdullah bin Ubay datang pujuk Nabi Muhammad, janganlah serang dia, dia pun warga negara kita, dia orang baik, jangan serang dia, jangan serang. Tengok perangai orang munafik. Dia bahagian pujuk, kononnya atas nama beri maaf. Lalu akhirnya Rasulullah kata tak apalah, aku tak serang, tapi Bani Qainuqa mesti keluar dari bumi Madinah ini. Ini awalul hashr, surah Al-Hashru. Ini cerita ijla', dihalau keluar Bani Qainuqa dari Madinah. Kata Rasulullah, keluar dari sini, jangan bawa emas, perak dan senjata. Tinggalkan kat Bani Qainuqa ini. Kamu semua boleh keluar, bawa makanan, pakaian yang boleh muat atau harta, keluar dari Madinah. Ini tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masa kena tegas. Lalu dihalau Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini mereka lari ke Syam, Syria, Mesir, dan ada segelintir mereka lari ke satu tempat 170 km dari Madinah ke utara. Ada satu tempat namanya Khaybar. Nama apa? Khaybar. Okey, selesai Bani Qainuqa. Sikit lagi, Bani Nadir. Dia ada beberapa peristiwa berlaku. Tadi tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat ada 2 peristiwa yang sangat Rasulullah sedih. Bi'rul Raji', Bi'ru Ma'unah. Tak apalah cerita ni. Tapi tahun keempat juga ada lanjutan daripada kes, ada pembunuhan 70 orang sahabat Nabi Qurra yang hafal Quran. Adalah kesnya. Jadi Rasulullah
pergi berbincang dengan Yahudi Bani Nadir. Tu, lupa kabilah Bani Nadir. Dia kata, okey Muhammad, boleh kita bincang, kamu ketua negara, kita ada perjanjian, cuma kamu tunggu sekejap kat luar ni, kami nak masuk kejap dalam rumah. Rupanya dia masuk dalam rumah, bincang sama-sama Yahudi. Siapa nak ambil ni, ada batu besar, pergi panjat ke atas atap tu, jatuhkan batu ni atas kepala Muhammad yang sedang tunggu kat luar tu. Kita settlekan Muhammad, kita bunuh Muhammad. Ini Yahudi. Kat depan dia kata, okey kita bincang, tunggu kejap. Rupanya dia masuk dalam konspirasi nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril datang beritahu, Rasulullah bergerak lari daripada situ. Sekali lagi Rasulullah sediakan sahabat bala tentera untuk kepung Bani Nadir. Ini bukan saya nak cerita Nabi Muhammad ni asyik perang je, tapi nak bagi tahunya konspirasi nak bunuh ketua negara, langgar perjanjian. Lalu Rasulullah kerahkan. Masa Rasulullah kerah ni, Bani Nadir ni asalnya nak mengalah, nak lari, tapi datang Abdullah bin Ubay sekali lagi, pujuk Bani Nadir, lawan je Muhammad, lawan, jangan mengalah, lawan. Aku dan kawan-kawan aku akan bantu korang. Geng-geng munafik kami akan bantu. Jangan lari, lawan je. Lalu Bani Nadir tak jadi nak lari, lawan. Berlaku peperangan dengan Bani Nadir, tapi yang geng-geng munafik yang cakap banyak tadi tak datang sekor pun, lari semua. Siang kat Yahudi. Dia orang ni boa cakap je lebih, lari. Lalu beberapa orang Yahudi terbunuh, akhirnya mereka mengalah. Juga sama kes, Rasulullah halau mereka keluar dari Madinah. Sebahagian besarnya lari ke Khaybar. Khaybar ni 170 km ke utara Madinah, lari di Khaybar. Terakhir, tahun keempat, tahun kelima. Tahun kelima ni berlaku perang apa yang Gali Parit tu? Khandaq ke Ahzab? Yang Gali Parit tu, tahun kelima Hijrah. Perang apa? Khandaq ke Ahzab? Sama. Betul, sama, dua nama. Benda samanya macam sini, kita panggil Ustaz Aslin kat sini, kat rumah panggil baby. Orang sama je, baby. Tak apalah cerita. Okey, tak apa. Saya nak ringkaskan, panjang sejarah jadi panjang sikit. Sebab apa tu? Perang Khandaq tadi, perang Ahzab tadi, tuan-tuan. Perang Khandaq ni puncanya apa? Puncanya ada 20 orang Yahudi dari Khaybar tu. Khaybar kat sini, Madinah kat sini. 20 orang ketua-ketua Yahudi, mereka deal dulu dengan munafik yang ada dalam Madinah. Mereka pergi ke Mekah, jumpa Abu Sufyan. Mereka kata, jom kita serang Muhammad. Mekah setuju. Jumpa kabilah Ghatafan, Najd, jom serang Muhammad di Madinah, setuju. Jadi Yahudi Khaybar, orang panggil apa, initiate ataupun pergi pujuk kabilah-kabilah bergabung. Inilah Ahzab untuk serang Madinah. Kepalanya Yahudi yang kumpul orang, dan dia mendapat bantuan dari munafik yang duduk dalam negara. Dan ada satu lagi Yahudi Bani Quraizah di selatan Madinah. Di Madinah ni kiri kanan ada bukit, kat utara ni yang Nabi gali parit Khandaq tu. Bani Quraizah duduk di selatan, serang dari belakang. Ini perang Ahzab. Cuma cerita perang Ahzab ni panjang. Pendek ceritanya, selesai perang Ahzab, diorang yang musyrikin Mekah lari balik, yang Khaybar lari balik, yang Quraizah ni lepas perang, Nabi fokus pada Quraizah yang telah melanggar perjanjian, yang telah bekerjasama dengan musuh luar, yang cuba serang Nabi Muhammad dari belakang. Lalu Nabi pun serah kepada Sa'ad Ibnu Mu'az Al-Ansari yang rapat dengan Bani Quraizah. Nabi Muhammad tanya Sa'ad, macam mana Bani Quraizah ni, apa tindakan yang selayaknya bagi mereka? Dia sebut macam ni. Dia buat ke ni?
Lalu kata Rasulullah, kamu telah membuat keputusan yang benar. Bani Quraizah semua dibunuh. Ini bukan cerita bunuh, cerita jahat ni. Ini nak cerita malam ni kat Palestin, nak cerita perang kan. Jadi kena faham bahawa golongan ini telah langgar perjanjian, kerjasama dengan musuh dari luar, serang dari belakang. Mereka layak dibunuh. Perang. Okey. Lepas perang Khandaq, Bani Quraizah dah settle. Tahun ke-6 Nabi di Madinah, Nabi nak pergi buat umrah, dihalang, berlaku perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini antaranya gencatan senjata antara kerajaan Mekah dengan kerajaan Madinah, tak ada perang. So Nabi di Madinah telah aman dari ancaman Mekah. Sekarang ni tinggal satu lagi ancaman. Dari mana? Dari mana? Khaybar. Lalu balik daripada Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu para sahabat, bersiap untuk kita menuju ke Khaybar. 170 km, Nabi berjalan separuh, Nabi guna laluan lain untuk serang Khaybar dari utara supaya mereka tak boleh lari. Ini Rasulullah. Nabi Muhammad ni yang kita belajar zikir, berdoa, qiyamul lail, sembahyang, umrah, haji. Nabi Muhammad juga menjadi ketua mengajar strategi perang, keselamatan negara sebab ancaman bahaya. Ahzab dulu buat-buat Khaybar lah punya pasal. Jadi kita perlu settlekan Khaybar. 1,400 orang sahabat bergerak, usir serang dari atas. Lalu pada malam, esok nak perang dah. Ni saya cuba short ni. Esok nak perang. Malam tu Rasulullah kata, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Allahu Akbar, esok Khaybar akan hancur. Allahu Akbar, Rasulullah sebut. Tapi tak adalah masa tu orang datang, Rasulullah tak boleh sebut Allahu Akbar. Tak adalah yang larang Rasulullah Allahu Akbar nak lawan Yahudi. Jadi Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Lalu malam tu Rasulullah kata, ghadan, esok aku akan berikan panji tentera ini li rajulin yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Ya Allah, esok aku akan berikan panji perang ini kepada seorang pemuda. Beri panji maknanya akan lead, akan jadi ketua esok, seorang pemuda yang sayangkan Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul sayangkan dia. Allahu Akbar. Para sahabat malam tu tak lena tidur. Siapa esok Dia kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku tidak pernah mengharapkan jawatan, melainkan pada malam tu aku nak jawatan esok. Bukan sebab nak jawatan, sebab spek, sebab sifat yang Nabi sebut. Nabi akui Allah dan Rasul sayang. Esok pagi Rasulullah pun panggil, aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali? Lalu para sahabat kata, Ali ada belakang sana, dia sakit mata Rasulullah. Yashtaki minar ramat, sakit mata Ali. Rasulullah kata, panggil Ali di sini. Sayyidina Ali datang, Rasulullah ludah dan sapukan ludahnya di mata Sayyidina Ali dengan izin Allah. Dan ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ludahan Rasulullah tadi sembuh mata Sayyidina Ali. Tuan-tuan, kalau anak sakit mata pergi klinik tau, jangan ludah. Bini sakit mata, "Mai sini sayang." Dah. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Sayyidina Ali sembuh. Lalu Rasulullah kata, wahai Ali, esok kamu bergerak, tanya mereka dulu, cakap pada Yahudi, ajak mereka masuk Islam. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Hadis ni macam ni ya. Rasulullah kata, Ali, ajak dia masuk Islam dulu. Kalau dia tak nak baru perang. Kalau ada seorang yang dapat hidayah dengan sebab kamu, lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Macam ni. Lalu bila nak perang di Khaybar, ini yang terakhir, last. Khaybar, dia gini. Khaybar ni macam Putrajaya, dia ada persing. Jadi Khaybar ni dia ada 3 persing. Gitulah senang faham. Dia ada 3. Aqsam. Qismul natah, qismul katibah, qismul syaq. Ada 3 kawasan lah. An-natah, al-katibah, al-syaq. Dan setiap kawasan ini ada orang Yahudi ni dia suka bina al-husun. Al-husun.
Apa al-husun fortress. Apa fortress? Kubu. 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 Jadi di An-Natah ada 3 kubu. Al-Katibah ada 3 kubu, dan yang paling kuat Asy-Syaq, kubu atas bukit. Pendek ceritanya, Rasulullah dan para sahabat kepung, panah, menjanik, serang, pecah satu kubu. Yahudi lari ke kubu kedua. Kepung, serang, pecah, lari ke ketiga. Dapat tawan satu kawasan, lari ke kubu keempat, kelima, keenam, ketujuh. Last sekali yang paling hebat atas bukit, mereka rasa tak boleh pecah dah ni, pun dipecahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ramai Yahudi yang terbunuh, anak-anak kecil dijadikan tawanan, perempuan. Mereka lari di tampukang dari Khaybar, lari. Rasulullah kata, okey, nak lari tak apa, pergi lari. Jangan bawa senjata, emas dan perak. Kamu boleh lari keluar dari Khaybar ini. Dalam ramai-ramai itu ada 2 orang. Ada 2 orang yang ambil emas, ketulang emas dia bawa juga, dia nak bawa lari. Lalu ada sahabat yang tangkap 2 orang ini. 2 orang ini dibunuh. Yahudi betul piarang lari. Hancur semua kubu-kubunya. Sebab tu tuan-tuan, kalau perasan, bila ada demonstrasi di Malaysia, di negeri Arab, di Europe, di US, di mana-mana, tuan-tuan pernah dengar tak ada satu ungkapan, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Pernah dengar? Apa maksud dia tu? Khaybar, Khaybar ya Yahud. Orang Yahudi, ingat Khaybar dulu, ingat Khaybar dulu. Jaish Muhammad, tentera Muhammad, saufa ya'ud, akan kembali untuk kepung kamu sekarang. Itu yang menyebabkan mereka gerun. Sebab mereka tahu kisah Khaybar. Kita teriak tapi tak tahu cerita. Jadi malam ni saya cerita sikit biar kita nampak. Cuba sebut sekali. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ni makan malam dah ke belum? Belum. Cuba buat macam makan dah. Sekali lagi. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaish Muhammad saufa ya'ud. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu sedikit sejarah Yahudi ketika pada zaman pemerintahan Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut Bani Israel. Kita baca Al-Quran, kita akan bertemu dengan banyak istilah atau kalimat Bani Israel. Bani Israel dalam Al-Quran merujuk kepada Nabi Ya'qub alaihissalam dan keturunannya. Itu dipanggil Bani Israel. Siapa Nabi Ya'qub? Nabi Ya'qub alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ishaq alaihissalam dan cucu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebab itu dalam Al-Quran banyak digunakan kalimat Bani Israel adalah merujuk kepada keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Sebelum peristiwa hijrah, seperti yang Ustaz Syed ceritakan tadi, konotasi ataupun istilah Bani Israel masih popular digunakan. Sebab walaupun mereka telah sesat daripada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka terdahulu, nabi-nabi kita yang terdahulu, tetapi Rasulullah masih menggunakan konotasi atau istilah Bani Israel sebab nak memujuk mereka, nak memujuk dan nak mengatakan bahawa kamu ni, kaum Yahudi sebelum itu dipanggil Bani Israel sebab mereka ini adalah keturunan nabi-nabi yang terdahulu, dan sampailah kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Walaupun mereka telah sesat, tetapi mereka masih dipanggil dengan Bani Israel supaya nak menyadarkan mereka bahawa mereka ini adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Jangan lupa main-main. Tetapi setelah mereka mengetahui bahawa Rasul yang terakhir dilantik di kalangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu anak kepada Nabi Ibrahim juga, tapi
susul ibu yang berbeza. Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim, daripada ibunya namanya nama apa? Ibu Nabi Ishak, Sarah. Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, daripada ibunya Hajar. Nabi Ismail adalah keturunan Arab, sebab Hajar adalah keturunan Arab. Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim, daripada ibunya Sarah, keturunan Israel. Tapi setelah mereka mengetahui bahawa Nabi yang terakhir ini adalah di keturunan Bani ataupun keturunan Arab, keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Bani Israel sudah mula menentang Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang Ustaz Syed ceritakan tadi, bagaimana sifat Yahudi di Madinah ataupun di Yathrib ketika itu, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang merasakan sepatutnya dia jadi ketua pemerintahan negara Islam, tetapi bila dipilih Nabi Muhammad SAW, maka tentangan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW sangat kuat. Sejak itulah istilah Yahudi itu digunakan dalam Al-Quran. Banyak menggunakan kalimat Yahudi daripada Bani Israel. Asalnya sama, tetapi oleh kerana penentangan, khianat, sikap buruk yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Bani Israel yang menentang Nabi SAW, maka mereka digelar sebagai Yahudi. Sebahagian riwayat menceritakan seumpamanya. Untuk nampak. Kemudian bagaimana pula timbul istilah Zionis? Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Sohyuni, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Zionisme, pemikiran Zionis Israel. Yaitu adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Israel yang mempunyai ideologi Israel ataupun ideologi Zionis yang memusuhi Islam, yang menentang Islam dan tidak dapat menerima kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Dan mereka ini meletakkan satu matlamat bahawa bumi Palestin ini yang disebut dalam kitab mereka, kitab Taurat, adalah merujuk kepada firman Allah kepada Nabi Ibrahim tentang Palestin ini adalah akan diwarisi oleh golongan yang soleh. Dan mereka percaya golongan yang soleh itu adalah golongan Bani Israel mereka. Tetapi dalam Al-Quran kita menyebutkan orang-orang soleh itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mereka tak beriman dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka percaya tanah suci mereka adalah Palestin. Itu punca buruk. Paham? Punca kenapa orang Zionis Israel nak merebut Palestin dan orang Islam pun nak mempertahankan bumi Palestin. Jelas tak? Itu punca. Cuma persoalan sekarang okeylah, kita tinggal sejarah Ustaz Syed dan kita banyak fakta tentang sikap orang Yahudi dan kenapa Nabi SAW dan umat Islam memerangi Yahudi pada ketika itu. Sekarang ini kita nak terjun ke bumi Palestin. Kita nak minta Ustaz Asli, kita tahu Palestin dia sedemikian rupa, kita perlu mempertahankan bukan hanya penduduk Islam di Palestin, tapi kita yang ada di sini juga ada sentimentalnya bumi Palestin bagi kita sebagai orang Islam. Yang ini kita nak minta Ustaz Asli,
ceritakan kenapa kita perlu bersolidariti kepada umat Islam di Palestin. Kenapa kita tak biarkan sahaja orang Islam di Palestin mempertahankan negara mereka, kita duduk negara kita Malaysia, kita jaga negara kita saja. Kenapa kita nak perlu campur tangan negara Palestin, dan bagaimana cara terbaik kita nak bersolidariti? Adakah dengan baca doa kurung saja? Adakah kita hanya dapat menyumbang saja? Ataupun dengan cara kita memboikot produk-produk yang ada kaitan dengan Yahudi Zionis dan seumpama dengannya? Mungkin Ustaz Aslim boleh kongsikan dengan kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih al-Fadil Ustaz Haji Zakaria bin Osman, moderator atau pemudah acara pada malam ini. Yang berbahagia Sahabat Fadilah Ustaz Syed Nur Hisham bin Tuan Padang, bahkan panelis pada malam ini, barisan kepimpinan Surau Ar-Rayyan Pres 15 Putrajaya, khususnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, panjang Ustaz Syed membalasungkawakan tentang Yahudi laknatullah. Panjang dan memang amat menarik. Yang saya tertarik seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az. Dia meninggal pada tahun yang kelima Hijrah kerana kecederaan dalam tahun peperangan Khandaq. Bila dia meninggal dunia, tuan-tuan Arash bergegar. Maka sabda Nabi lah, hadis Bukhari Muslim, ihtazza al-arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'az. Allahu Akbar. Sa'ad bin Mu'az ni ketua suku kaum Aus, dan Bani Quraidah antara supporter dia orang masa perang dengan Khazraj. Sebab tu bila saya sebut tadi ni, bila pengkhianatan Bani Quraidah, mereka telah berkonspirasi dengan orang-orang Quraisy lawan Nabi dalam peperangan kumpulan-kumpulan musuh Nabi, iaitu Al-Ahzab. Lalu Nabi perintahkan tentera Islam, tak rehat lagi. Yang sakit tu ubat, yang sihat jom pergi balik. Cari Bani Quraidah, lebih kurang 25 hari dikepung. Akhir kepungan tersebut termasuk menyekat sebarang makanan masuk dalam kawasan mereka. Akhir mereka mengalah, dan Nabi nak menghukum mereka, tapi mereka tak setuju. Dan dia orang kata, kalau nak hukum kami, kami nak Sa'ad bin Mu'az menghakimi kami, sebab dia rakan sekutu kami seketika dahulu. Diguna kabel, dan kabel ini rupanya kabel yang cukup kebal. Dia tidak terusik dengan tawaran-tawaran orang-orang Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'az disetujui oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam. Dia macam bernazar tidak akan bercakap dengan orang kampung dia selagi mana, dia kata apa, aku akan berhenti bercakap dengan kalian lelaki dan perempuan selagi kalian tidak ikut aku masuk Islam. Subhanallah, ketegasan. Itu Nabi nampak inilah calon yang boleh jadi hakim, boleh membincangkan tentang urusan siapa atau apa hukuman pengkhianatan terhadap Islam menurut Piagam Madinah. Lalu Sa'ad Mu'az tanya Nabi, wahai Sa'ad, apa hukuman bagi para pengkhianat? Maka Sa'ad kata,
panggillah ketua-ketua kumpulan Bani Quraidah dan dibacakan tentang kitab Taurat. Adapun para pengkhianat hukumnya bunuh. Lalu semua suku kaum ketua-ketua kabilah Bani Quraidah tunduk kepala. Akhirnya Nabi setuju dan dibunuh semua lelaki dan hanya seorang perempuan. Riwayat kata hanya 700 orang dibunuh. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, apa sebab jadi macam ni, tunggu selepas ini. Kita ni yang start set penutup Khaybar ya Yahud, because we have no power now. Kita tunggu lepas ni sebab kalau saya ingat. Tuan-tuan ingat tak seorang khalifah selepas Al-Ma'mun meninggal dunia, adik dia namanya Muhammad bin Harun Ar-Rashid pada tahun 833 Masehi, dan dia hanya boleh merintah selama 9 tahun sahaja, meninggal pada 842. Gelaran dia adalah Al-Mu'tasim Billah, satu-satunya daripada Bani Abbasiyah yang menggunakan kalimah Allah. Yang ini tak guna Allah, macam Abdullah, Khairullah. Dan orang yang mula merasmikan kalimah Allah ialah Muhammad bin Harun Ar-Rashid dengan gelaran Al-Mu'tasim Billah, macam raja-raja atau sultan-sultan dalam Malaysia menggunakan kalimah-kalimah Al-Mu'tasim Billah dan sebagainya. Pada tahun 837, tuan-tuan mesti ingat, sama cerita dengan Bani Qainuqa. Sama cerita dengan Bani Qainuqa. Seorang wanita yang cantik dibuat macam mana saya sebut tadi. Lalu akhirnya mereka diserang, mereka dibunuh, atau mereka yang melawan dibunuh dan diusir keluar. Begitu juga dengan Bani Nadir, mereka membunuh 2 orang Bani Kilab. Lalu Nabi nak tuntut dia, cerita tadi sambung oleh Ustaz Syed tadi ni. Akhirnya mereka diberi peluang 10 hari sahaja, sila keluar daripada kota Bani Nadir, kalau tidak kamu akan dibunuh. Lalu mereka setuju keluar selepas 10 hari. Boleh keluar kata Nabi, dengan syarat makan minum boleh keluar, tapi emas dan perak tidak dibenarkan keluar sama sekali. Nabi have more power. Nabi ada kuasa. Tak ada siapa-siapa yang kata ini satu kezaliman, ini satu penindasan. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi suruh ikut, Nabi larang tinggal. Tertengok tak Al-Mu'tasim Billah pada tahun 837 Masehi, seorang perempuan di Amuriyah, sekarang di bawah wilayah Turki. Waktu itu Byzantium, kerajaan Romawi. Perempuan ini pergi ke pasar, anak gadis pergi ke pasar, sama dengan Bani Nadir tadi ni, Bani Qainuqa. Pergi ke pasar, tiba-tiba dia sama ada kata disadung atau tersadung paku, menyebabkan pakaian dia terkoyak rabak. Dia jatuh. Lalu ada seorang orang Rom waktu itu di Amuriyah ketawakan dia, hina dia. Lalu dia kata, wa Mu'tasimah, wa Mu'tasimah, mana Mu'tasimah? Dan ada seorang yang mendengar kalimah tersebut, dia buat laporan kepada Al-Mu'tasim Billah, dan dia buat itu sejarah beritahu Al-Mu'tasim Billah sedang makan, sedang minum, dia pegang gelas, dia letak gelas, kerahkan panglima tentera dia. Ramai tuan-tuan, riwayat kata tentera dia kalau dihimpunnya daripada istana kota Baghdad sampai Amuriyah, punya ramai. Mereka menyerang kota Amuriyah 5 bulan, 30,000 tentera Rom meninggal dunia, 30,000 ditawan. Akhirnya Amuriyah dikuasai oleh Al-Mu'tasim Billah, Muhammad bin Harun Ar-Rashid.
Lalu dia cari siapa pelapor tersebut. Siapa yang bagi tahu perempuan sekian-sekian. Ada seorang lelaki rakyat tersebut kata, saya. Mana rumah perempuan tersebut? Maka akhirnya bawa lah pergi rumah perempuan tersebut. Al-Mu'tasim Billah kata, sedari, puas hati ke belum? Dalam bahasa Putrajaya lah. Sedari, are you alright? I agree apa yang I buat? Maka perempuan terharu dan menangis. Terima kasih banyak. Al-Mu'tasim Billah mari bukan daripada 15 km, tak. Berbala tentera. 30,000 orang 5 bulan dibunuh. Waktu tengok zalim ke? Siapa yang kata perbuatan ini zalim? Itulah pemikiran Yahudi laknatullah. Ada masa kita berlembut, ada masa kita berkeras, dan ada masa kita bertegas. Ini bukan persoalan masyarakat majmuk ke apa ke tidak, tapi nak bagi tahu dalam bahasa mudah, seorang wanita yang menjerit nama Al-Mu'tasim Billah, dia tak boleh minum. Ustaz saya minum dah, dia tak minum lagi. Ini bukan Mu'tasim Billah, ini Mu'tasim boleh belah. Tuan-tuan, bayangkan seorang wanita, saya sebut tadi kan, Allah kata Ustaz kira tadi, seorang aja bang, kata dia, relax ah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Surah Anfal beritahu, sedangkan orang-orang kafir sesama mereka saling tolong-menolong. Tapi ingat kalian, kata Allah, illa taf'aluhu, kalau hampa tak buat, macam mana dia buat? Takun fitnatun fil ard, pasti berlaku fitnah besar di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerosakan yang besar kalau kamu tidak tolong sesama kamu. Ini solidariti kita, wajib tolong orang Palestin. Why? Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Cakap je pandai, tapi tak boleh nak buat. Perasaan hilang, kita mandul kasihan. Minggu lepas, ini berapa bulan ni? 19. 19. 2 minggu lepas saya berceramah, Ustaz Syed sama dengan saya di sebuah masjid di Damansara. Lepas habis kelas, suami Sri ni, suami kata, Ustaz, my wife nak tanya soalan Ustaz, nak ke soalan peribadi. Tapi saya dia kata, Ustaz, minta maaf lah, benda duk main-main dalam hati jiwa saya. Ya puan, minta maaf lah, soalan ni macam bodoh sikit. Okeylah, bodoh cerdik tanyalah. Kalau cerdik tekan tanya, memang yang bodoh yang tanya pun. Dia kata, Ustaz, kenapa Yahudi Allah tak bagi hidayah? Oh, terpaku aku dengan kata-kata itu, dan aku tidak boleh menjawab soalan tersebut. Aku bayangkan muka Ustaz Syed, Tok Zahdan, Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi yang mengajar di tempat yang sama. Nabi pernah jawab soalan dalam bentuk soalan. Kenapa? Sebab kesian kan Yahudi ni. Nanti dia kata, kau ni gila ke apa? Nanti kita, ni bukan soalan bodoh ni, memang bangang terus. Saya buat apa Ustaz Syed? Dia kata apa? Puan, kopiah tu saya buka. Puan nampak tak rambut saya? Nampak. Tapi tak fair sebab saya tak nampak rambut akak. Soalan, jawab dengan soalan. Faham maksud dia? Kenapa Tuhan? Pada saya tak fair tau. Saya boleh buka pergi mana-mana, tak pakai kopiah tak salah. Macam ni. Kan? Handsome kan? Saya dia rambut tak ada. Sebab dia tak boleh buka, saya cabut dia. Dia ada tanda H helikopter, bukan Mr. H tu. Tahalul. Itu Wahab. Mana? Tuan-tuan. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya kata, kau tak rasa zalim ke hukum faraid, perempuan dapat 1, lelaki dapat 2? Saya kata dia nak jawab, saya tanya soalan. Dia tak jawab.
Kak, saya kata, masa saya dengan Datuk Zahdan, Ustaz Zamri Mangtok, sekarang jadi YB Sungai Burung, Selangor. Lama dah tahu berapa lama di Keluang, di air hitam di Keluang. Kami ceramah tajuk gejala sosial. Pam. Saya nombor 2, Zamri nombor 3, Datuk Zahdan nombor 1. Pengusi saya ingat daripada. Bangun seorang tua, umur lebih kurang 60 lebih. Tajuk gejala sosial anak muda. Saya rasa bukan masalah media, bukan masalah kerajaan, bukan masalah bla bla bla. Masalah gejala hari ini adalah mungkin bekas ahli parlimen kot, saya tak kenal dia. Cara cakap macam kat parlimen tu. Tetapi ini adalah salah syaitan. Saya pun tong. Memanglah. Ini salah iblis. Kenapa kita tak boleh buat solat hajat ramai-ramai untuk Allah ampunkan iblis? Selesai masalah. Anda tak percaya, tanya Datuk Zahdan. Datuk Zahdan tu cakapnya lembut, saya suka keras. Antara yang saya ingat, kalau tuan dalam kelas saya halau tuan keluar dari rumah. Ini soalan tidak ada adab. Oh, kami dengan Zamri ni dahsyat dia bahasa dia, kasarlah. Wallahi kata dia. Saya pun nak marah dia, tapi tak dia marah, takkan nak marah dua orang. Kesian orang tua tu, sawan babi dia. Saya cerita ke agak boleh tak? Apa salah? Salah ke solat hajat ramai-ramai supaya Allah ampunkan iblis? Kepala otak tak salah. Itu semua dah disuratankan takdir oleh Allah. Teka-teka dalam hadis Bukhari disebut, la taqumu sa'atu hatta yaqtul al-muslimu al-yahuda. Tidak akan datang kiamat sehingga orang-orang Islam bunuh orang Yahudi. Tuan-tuan kena pegang benda ni. Betul orang tanya saya, bila nak selesai masalah Palestin? Saya kata selagi kiamat tak sampai, belum selesai. Ni. Jika ab kedil kenderbun kharab ho gaya, am ke iman nahi hai, pagal ho gaya. Kalau jiwa hampa rosak, kharab, korban, rosak, iman tak ada, gila nama dia. Jawapan. Bila Allah nak bagi pertolongan dekat Palestin ni? 1944 until tonight, hampir berapa puluh tahun berperang, tapi mereka tak pernah give up. Kenapa? Sebab anzalallahu sakinata ala qulubihim. Allah turunkan ketenangan. Memanglah kalau lelaki dia mati dia teriak, oi, anak dia meninggal, dia teriak sebab dia beranak. Tapi dia teriak lepas tu dia kata apa? Alhamdulillah yang telah menjadikan kami keluarga syuhada. Sayang, baby. Dia kata kat aku, kat rumah panggil baby. Dah siap duit, dia kata babi. Sayang, tunggu mama ya dekat syurga. Abang, tunggu ayang dekat syurga ya. Menangis. Menangis itu fitrah manusia. Bila tiba musibah, tiba kecelakaan. Betul tak tidak? Tuan-tuan teriak, senyap betul. Haram sekupang tak bagi. Natang sungguh. Lepas tu orang tanya soalan kat saya, bila nak berhenti? Tak berhenti. Sebab bumi Syam, bumi jihad. Ardul jihad wal ribat. Bumi berjihad, perang, dan bumi yang orang akan bangun malam, orang akan berjaga malam, orang akan berkawal malam, dan orang yang paling kurang bersama keluarga mereka. Siapa dia? Di bumi Syam, Palestin. Tuan-tuan, kita kena belajar sejarah, belajar hadis, banyak sunnah. Orang kata Ustaz kata Yahudi jahat semua. Apa kata jahat? Tuan-tuan kalau tak baca ayat ini dalam solat, tuan-tuan sembahyanglah sampai tintet dari tuan-tuan, Allah tak terima. Apa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada begini.
Kalau golongan Suruhanjaya hak asasi manusia barat, daripada usaha kalau boleh tak padam ayat ni jangan baca. Kita jawab tak boleh. Tak baca dua ayat ni tak sah. Kalau separuh-separuh tak boleh. Tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah suruh kita ni benci Yahudi, Nasrani ni dalam semayang. Sebab tu orang Islam kena semayang. Ibnu Abbas mereka sebut mengambil surah Al-Ma'idah ayat 60. Cuba tengok betul tidak? Antaranya wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa la'anahum, surah Al-Ma'idah ayat 60. Cuma cek Ustaz. Ayat Nasrani ayat 70. Kalau tak silap lah cek 73. Al-Ma'idah ayat 60. Agak-agak lah kalau ada. Cuba cek tengok ada tak Ustaz? Tengok saya pun ingat-ingat gitu je lah. Ya, betul. Bunyi apa? Tengok. Bukalah kok kum bohong terjemah. Ghairil maghdubi alaihim. Maka Ibnu Abbas at-tafsir al-Quran bil Quran. Dia refer surah Al-Maidah ayat 60. Allah laknat mereka wa ghadiba alaihim, dan Allah jadikan mereka beruk dan babi. Awak kasar sangat ke beruk babi ni? Tuan-tuan tahu tak? Yahudi ni telah menghapuskan Taurat. Lalu mereka cipta satu kitab nama kitab Talmud. Kitab Talmud ni antara dia punya konten ialah perbezaan antara manusia dan haiwan. Ialah manusia tu Yahudi, haiwan tu kita. Ni piagam juga. Antara manusia dan binatang. Dalam kitab Talmud tu, manusia tu ialah Yahudi, binatang tu kita kat Putrajaya ni. Dan dalam arahan kalau kitab syariat dan perundangan Talmud mengatakan pada dia, tidak boleh menolong orang-orang yang selain Yahudi, hatta bila mereka jatuh dalam lubang sekalipun, jangan keluarkan mereka, tetapi ambillah batu dan kamu hujani batu atas kepala mereka sampai mati. Batu tuan-tuan, dia bom apa nama hospital. Saya tak pelik. Yang rasa pelik sebab kita tak tahu tentang perangai dia memang jahat. But what to do? Nama apa? Kunut Nazilah tu lah salah satu dia. Tuan-tuan saya fikir balik, kalau ketegasan Sa'd bin Mu'az, ketegasan Nabi dan sahabat-sahabat Abu Bakar, yang Bani Nadir tu Abu Bakar dah sekali bunuh. Sebab mereka jawapan mereka ada kekuatan dan kekuasaan, power dan kekuatan. Kita mungkin ada kekuatan tapi kuasa kita lemah. Mungkin kita berkuasa tapi tak ada kekuatan. Dia mesti dua, power sebagai man power dia, power dan kekuatan. Tapi kalau ada power, ada kekuatan tapi tidak ada kesatuan, jadi macam Mesir, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Emirates, Yaman jauh sikit. Yaman. Pasal apa? Sebab Arab sama Arab pun bergaduh. You kaya macam mana pun tapi tak ada ittihad, kekuatan, tak ada punca musnah kekuatan, ialah kerana tidak ada kesatuan. Tuan-tuan tahu tak, saya di Pakistan, tentera Pakistan diguna oleh orang Arab, especially di Saudi, jaga sepadan nak Yaman serang. Tuan-tuan, saya bukan seronok dengan negara Pakistan, saya belajar 7 tahun. Saya serah
Israel ni dekat tengah Pakistan juga dah. Mampus habis. Tapi kita tak ada kesatuan. Sebab itulah cerita Sasiat tadi ni, inilah kerja orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi. Nadir, Quraizah, Qainuqa, Ka'ab bin Ashraf, sampai bisnes dia sanggup pergi roboh pasar Islam yang dibina oleh Nabi dan sahabat. Ka'ab bin Ashraf, bukan Imam Muda Ashraf tu, Ka'ab bin Ashraf. But Nabi has more power, banyak kuasa dan banyak kekuatan. Akhirnya dia selesai masalah. It's not about zalim dan penindasan, tapi itu namanya ketegasan boleh berlaku jika kita ada kekuatan, kita ada kekuasaan dan kita ada kesatuan. Selesai masalah. Kita tanya tuan-tuan, saya rasa kalaulah Hamas tak serang dulu tak jadi macam ini. Mangkuk hayum ni ustaz. Aku cakap kan hang mangkuk ayun. Ni live kan? I don't care about you. Tuan-tuan tahu tak? Kalau Nabi dengar lalu kalau Nabi ada mukjizat, bukan kalau Nabi ada mukjizat, masa Bani Nadir dah berkonspirasi nak buat satu ketul batu, dikatakan batu pengisar gandum, tepung besar tu, buat roti. Tapi Jibril datang. Nabi serang dulu tak? Tuan-tuan tahu, tuan-tuan ingat Hamas ni saya pakai Bridget Qasam ni warna hitam. Antara syarat-syarat dia, kalau malam tak boleh bangun sembahyang malam. Tak yang dengar harap kan. Dengar kuliah dah pukul 9 dah ni. Besok I work. Kalau otak hang work. Baru 8.45 mangkuk. I work. Ustaz, I tell to Ustaz, I have more job tomorrow, you know. So I have more meeting, you know. Baru pukul 9 dah sampai kalau nak balik kerja. Wow. Lelai apa tengok Netflix. Tuan-tuan, kalau Quran sehari payah baca, agak-agak saya tak layak jadi kumpulan Izzuddin Qasam tadi ni. Allah Rabbi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bersama iparnya bernama Sultan Muzaffarul Gekburi yang mula-mula mengadakan majlis Rasul. Bila pemuda rakyat tak berminat nak join untuk perang di Palestin, berpakat dengan abang ipar dia supaya buat majlis mengenang tentang jihad Nabi. Selesai masalah, Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji, seorang antara qadi di Mekah, dia orang asalnya orang situ, dia berjaya buat kitab Aqdul Jawahir, galungan permata. Dia juara yang kita pakai hari ini, walaupun ada beberapa poin dan benda yang agak khilaf dari sudut akidah. 2 tahun dia boleh mengumpulkan pemuda-pemuda. Orang tua-tua tak boleh, macam saya 50 lebih dengan tulang belakang dah besi, nak angkat senjata pun tak larat, tembak-tembak bunuh diri sendiri. Tapi anak-anak muda seronok dengan dunia dia. Anak muda seronok dengan dunia dia, dengan song, dengan screen, dengan set, dengan fun dia, hiburan dia, dengan food dia, dengan fashion dia. Mereka tak minat. Dipulihkan dengan sejarah. Akhirnya tuan-tuan tahu, dalam masa 2 tahun Salahuddin Al-Ayyubi boleh menghalau tentera Nasrani keluar daripada bumi Palestin. Ini contoh. Apa yang perlu kita kena buat? Nak jadi macam Mu'tasim Billah,
Wallahu a'lam. Nak dengar ceramah pukul 9 pun dah resah dah. Punggung ni macam ulat tai. Merenyam jubuk ni. Lenguh letih. Ustaz tak tahu ke today is Sunday, tomorrow is work. Work boleh dia pun tahu. Tuan-tuan, faham tak faham tu? Ni contohlah. Buat apa tuan-tuan? Marilah kita bersama-sama bersatu hati. Ini nak buat perhimpunan tapi ada syarat. Apalah tuan-tuan, bu fikir ni apa dia? Dia bukan cerita ANW ya. ANW. Sekarang ramai orang pergi ANW dah. Aduh, ngaku ayam tu. Orang cerita lain dia pergi tu. Tuan-tuan. So, dalam bab-bab ni, hadis kita apa? Kalau kamu nak tahu bagaimana perumpamaan kita dengan orang lain, macam satu berjasad. Ada hadis saksi bila gigi sakit, mulut aduh, tersadung kaki dekat matang ni, dah lah besi ni, pam, aduh, mulut yang tolong mengadu. Walaupun jarak mulut takkan sampai, takat perut aku yang tebal ni, aku tak boleh cium ujung kaki, jauh. Nak jilat telinga sendiri pun tak lepas. Kalau telinga masuk nyamuk, digigit kan, tak boleh. Tapi lidah, aduh, mana tahan. Tu tak boleh. Itu je dia buat. Tapi yang mengadu ni, ya Allah sakit. Tulang belakang sakit 4 bulan di hospital. Mulut, ya Allah sakit. Begitulah kita dengan dia orang. Kalau tuan-tuan nak pakai muffler ni, kan? Nanti apa orang kata kita ni orang masyarakat majmuk. Ni belah-belah kok diang cakap. Belah-belah kok diang, belah-belah tobiak. Belah-belah bidung. Aku bukan bersepa, kita kerja, kita tak boleh nak pakai muffler, bukan bersepa, nanti apa orang kata kita. Mulut macam buaya. Tidak pakai muffler pun segan. Agak-agak Sobi perang menggigil. Pernah tengok tak kartun Scooby-Doo? Ada kan? Ingat ada? Begitulah perangai kita selak ribulan. Takut dah lah anjing. Pendakut pula. Anjing apa ni? Tokai dia marah. Saya dia buat gitu kan. Scooby-Doo. Kan ada lagu tu kan? Ingat? Buat aku rajin tengok. MICKEY MOUSE Mickey Mouse. Aku tengok, aku rajin, aku tengok. Tuhan menatang hadipan. Bibit, kan? Kena langgar, tak mati-mati. Sebab kartun ni begitu, never give up. Mati mangkit. Tu yang kucing dengan mana-mana tu. Betul? Tom and Jerry. Kucing tu bengkak dah. Kepala jadi 2. Elok besok elok balik. Tapi tikus itu tetap tak berkuasa. Apa maksudnya? Tuan-tuan, Tom and Jerry bagi kat kita, tikus menang dengan kucing. Kenapa? Sebab tu walaupun kita berdasarkan kepada lambang tikus untuk tikus, tapi kalau kita tidak riba, kucing ada kekupannya di kalang. Supaya kamu puasa, buat kesatuan. Yang keempat pada tidak ada rasa putus asa. Doa. Doa. Ini nak doa orang baru. Ya Allah. Doa. Macam biasa. Berhadap. Batas paling nikmat. Ya Allah, doa tu macam semalam. Doa mana? Ya Allah, kau jangan. Tuan-tuan, terjemah. Anjing tau. Ada suara kecil. Dia mula sebab dia puasa.
Dia kuat. Dia banyak. Boleh tak yang terjemahkan kalban kilabik itu juga hantarlah kucing-kucing kamu. Mak Ayun, kalban tu anjing. Kalau kucing tu lain, boleh kau tukar, boleh tak? Kalban tu jangan terjemahkan dengan anjing. Saya rasa menentu perasaan orang-orang. Macam mana tak tahu? Kalban kilabik, kau hantar tanah anjing-anjingmu. Dia gigit tadi. Oh, pasal dia. Bergegar, berkejut-kejut. Makmum belakang. Tuan-tuan imam bantuan tadi. Saya tak terima ambil tuan-tuan. Sorry to say, panjang cakap ni. Balik tutup tu kan. Besok wood. Pasal saya dia panjang ni. Dekat 35 minit. Jadi saya katakan lagi kita buat orang pertama cukup. Besok wood. Kan? Apa dia cukup berada ni? Kita buat tadi? Amin. Oh, saya pun sekian kami buat tadi. Tadi juga. Amin. Saya tak pun saya mereka. Maka saja. Bila Allahumma inna apa nama? Naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Amin. Itu pun adillah. Kalau Allahumma barik jamlahum wasyattik syamlahum. Pasti Yahudi tak kenal masalah. Kalau sebab mamuk ni pasti tengok dekat London. 2 minggu lepas saya kat London, 350 demonstrasi. Termasuk dengan Rabai Yahudi ni yang tokoh. Dia pun tak putih. Dia guna human right. Apa Malaysia? Tapi itu boleh lah. Kan? Kita nak buat program Himpunan Solidariti Putrajaya di hadapan masjid apa tu? Apa sini? Masjid besi kan? Yang masjid tu lagi? Masjid Putra. Allah mailah kan tutup. Jalan pun macam yang katik. Hak masjid lumpur. Macam itik. Yang mana pun? Game muda apa tak mau main bang. Buat apa? Konsert. Kita tak ada kesatuan. Muda pergi konsert. Oh, tu budak-budak ni. Tuan-tuan kenal ni. Puasa ni kalau sekarang betul-betul demang tadi. Tempat saya di Bangi ada jual 7-Eleven. Saya sebut tuan apa nama dulu. Sebut je sebab Kelantan dan Selangor tak ada benda tu. Petition. Tidak didengar dia. Ambil dalam benda tu. Pucak alam. Majlis pucak alam tu yang hebat, yang mewah, saya penasaran. 50,000 lebih kurang petition. Desko macam tu. Tak boleh jawab. Habis dia nak jual pun, apa dia? Yang boleh jual muamalah hanya bukan Islam dan mesti tempat khas sahaja satu kolam. Pasal apa? Pasal petition. Kalau nak sign, tulis IC pun takut. Saya sebagai ketua kerajaan, kita tidak berpihak mana-mana. Sudahlah tu. Apa kaitan ketika yang awam dengan petition? Jaga no kerja dia. Saja. Pada apa? Us kerja dia. Buat masalah. Wallah dah saya nak cakap buku 9 tapi lenguh dah. InsyaAllah ibu belakang tolonglah buat mana-mana ibu. Ni dapat gaji bulan 10, 11, 12 ni sumbang lah 1 bulan. Bagilah kat NGO, Ustaz mungkin Ustaz dekat dari link dan NGO. Bagilah 1 ringgit sebulan. Duduk kalau boykot KFC. Mereka tu KFC tu pun nak makan. Pokok nak boykot pun. Jangan bro, betul. Atas sana bro, ni bro. Bro, ini bro, dah maaf. Akak dekat bro. Abang,
solidarity. Saya bersama tiga boleh dalam kami boleh demi Palestin. Kan? Mungkin KFC itu dia benar-benar kemenangan. Untuk orang bodoh orang datang. Dapat pula dapat maklumat betul tidak arah-arah kuasa betul tidak. Betul tidak orang ramai DSA dia akan bayar gaji ikut komisen hari. Berapa dapat? Buat kali bumi. Kan? Saya dulu kan. Betul lah. Tapi yang sepatut yang patut boikot kita tak terboikot. Dan banyak kita insya-Allah. So harap 30 minit kita dia pukul 8 setengah tentang memahami insya-Allah apa yang saya sampaikan dan saya sampaikan. Dan mungkin Ustaz Zakaria sudah lalu. Jangan mentang-mentang bertanya berlaku apa-apa macam soalan dia susah kan? Minta saya kesimpulan dia. Wallah a'lam. Saya cakap je. Ini sudah terlebih. Panel tak boleh jadi moderator. Moderator tak boleh jadi panel. Itu rule dia. Ini dia pula suruh Ustaz Syed kau cakap kau buat kesimpulan. Saya rasa sebenarnya dia yang work besok. Sebab ada WhatsApp, baby jangan lewat sangat balik. Jangan bagi. Sebab panjangnya jemaah umrah, jiran rumah tu bawa anak dia pergi umrah, jadi saja lagi. Kata dah. Baby jangan lupa baby. Yang rumah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian. Banyak yang Ustaz Aslin sebutkan tu tadi, walaupun dalam keadaan joke, dalam keadaan santai, tapi sebenarnya itulah yang perlu kita sama-sama beri perhatian, sama-sama kita fikirkan. Sebab orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel, Zionis ini, Allah Ta'ala sebutkan mereka ini bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang berani pun. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Hashr ayat 14, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Muhammad bahawa orang-orang Yahudi ini adalah orang yang penakut. Walaupun kamu rasa mereka itu bersatu padu, mereka ni ada kekuatan, mereka tak akan berani menyerang kamu kecuali mereka berselindung di sebalik tembok-tembok ataupun benteng-benteng. Surah Al-Hashr ayat 14. Tapi kelemahan itu adalah ada juga pada diri kita orang Islam pada hari ini. Kelemahan itu sebab Allah Ta'ala dah sebut dah, orang Yahudi bukan orang yang berani. Mereka berselindung, mereka akan berselindung. Sebab tu mereka, orang Zionis Israel, dia sangat takut kalau batu, walaupun batu dilemparkan kepada mereka, mereka sangat takut walaupun batu. Sebab tu kalau mereka terkena batu lemparan kanak-kanak itu, mereka anggap itu batu tu sial. Mereka telah terkena sial. Cara nak rawat sial mereka, mereka kena hantukkan kepala mereka di dinding-dinding masjid Al-Aqsa. Sebab tu kita tengok kadang-kadang dia duduk hantuk-hantukkan kepala tu, itu tanda kena lemparan batu lah tu. Dia nak rawat balik sial itu. Itu kepercayaan karut-marut mereka lah. Sebab mereka ni pun percaya pada perkara yang karut. Mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi mereka percaya hadis tentang pokok gharqad. Jadi mereka tanam pokok gharqad tu banyak. Sebab mereka percaya hadis ni akhir zaman ini pokok gharqad lah yang akan melindungi mereka. Tapi mereka tak percaya pada Nabi, tapi percaya pula kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tak apalah kita dengar saranan Ustaz Aslin tadi, Ustaz Syed yang terakhirnya. Ustaz Aslin sebut tadi tentang doa kunut nazilah. Saya terdengar juga ada ura-ura ataupun ada pandangan-pandangan mengatakan bahawa kita tak perlu kunut nazilah ini. Jadi kita nak dengar sikit asal usul kunut nazilah ni. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dibacakan kunut nazilah ini, dan supaya kita membaca kunut nazilah itu dengan perasaan feeling, dengan perasaan yang ada semangat. Seperti yang Ustaz Aslin sarankan tadi,
kita kena faham apa di sebalik kunut nazilah. Silakan Ustaz, dan Ustaz buat kesimpulan tu. Saya tertarik sangat dengan apa yang Ustaz Asling sebut tadi. Banyak perkara. Yang paling saya tertarik, Ustaz Asling kempen supaya kita boykot isap rokok kepada yang merokok. Cuma Ustaz Asling, orang isap rokok ni dalil dia kuat. Bila kita kata rokok ni bahaya kesihatan, Ustaz tahu tak, kawan saya yang grad universiti dengan saya, 5 orang dah meninggal, semua tak isap rokok. Saya isap ni tak mati. Dia dalil dia kuat tau. Kita kata membazir isap rokok ni. Ustaz tahu tak, saya allocate duit gaji saya 2,000 sebulan untuk sedekah. Isap rokok tapi saya sedekah 2,000. Ustaz sedekah berapa? Saya tanya pula, dia punya dalil kuat. Kita kata bahaya pada isteri dan anak-anak. Isap rokok ni, asap tu anak-anak isteri yang dekat lagi bahaya. Ustaz tahu tak, saya tak isap rokok depan isteri, depan anak-anak. Saya isap kat luar. Masa Covid itu pun, lepas makan malam saya duduk kat pasu bunga kat luar, macam orang bodoh celah kereta seorang-seorang isap rokok. Ingat tak kenangan Lepas makan malam pergi keluar kat celah kereta isap rokok kat pasu bunga. Pada ayah-ayah yang isap rokok, kalaulah suatu hari nanti anak kita darjah 5, darjah 6, cikgu tangkap isap rokok, jangan kita salahkan kawan dia, jangan kita salahkan orang yang bagi rokok. Kita guru pertama dia merokok sebenarnya. Dia tengok, action speak louder than word. Kalau nak ambil sempena nak berhenti rokok, ini musim Palestin inilah, ambillah sempena ini untuk kita jadikan nuqtatut tahawul, turning point. Sampai bila aku duduk bagi duit untuk membeli peluru membunuh saudara-saudaraku di Palestin. Panjanglah cerita bab rokok, Ustaz pun cerita panjang dah. Dan Ustaz Zaid sebut tadi bagaimana orang Yahudi, mereka percaya hadis Nabi yang bagi tahu di akhir zaman pokok batu akan bercakap. Orang Islam ni Yahudi belakangku, jom bunuhlah dia. Ini hadis bagi tahu bahawa pokok dan batu akan bercakap kecuali pokok gharqad. Mereka percaya, mereka tanam pokok gharqad dekat rumah-rumah mereka. Mereka percaya benda ni, tapi mereka lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tahu Nabi Muhammad ni rasul, tapi mereka tolak, mereka lawan. Mereka tahu ni benar, mereka lawan. Inilah yang melayakkan mereka mendapat title yang Ustaz Asnin sebut tadi, ghairil maghdubi alaihim. Tuan-tuan tahu tak apa makna perkataan maghdubi alaihim? Golongan yang Allah murka. Mana kita kena minta? Dan ulama tafsir kata inilah Yahudi. Sebab apa Allah murka? Tahu betul, lawan juga. Tahu Nabi Muhammad betul, lawan juga. Ini perangai maghdubi alaihim. Kita tak nak ikut jalan. Sebab tu kita pun tak nak. Ustaz ni betul, ulama ni betul, kita lawan juga dia. Ini perangai maghdubi alaihim. Allah murka pada golongan Yahudi sebab dia tahu ni betul, dia lawan. Tok guru ni betul, ulama ni betul, ustaz ni betul. Dan sebab apa awak lawan? Saya tak lawan ini mana? Balik pada persoalan Ustaz Zaid tadi, mandangkan baby pun nak cepat balik, saya ringkaskanlah. Di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda akan berqunut inda hudutsin nawazil, bila berlaku nazilah. Singular nazilah, plural nawazil. Apa maksud nazilah? Dia asal perkataannya nazala, maknanya turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Nazala maknanya turun. Nazilah, turunnya musibah kepada umat Islam. Jadi antara sunnah Nabi, baginda akan berkunut apabila turunnya musibah pada umat Islam, sama ada dikepung dan dibunuh oleh musuh, ataupun wabak,
ataupun kemarau yang teruk, Nabi akan kunut nazilah. Sebab tu kita masa Covid hari tu, kita pun kunut nazilah al-waba, disebabkan wabak. Ketika awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ada musyrikin Mekah yang menghalang para sahabat daripada hijrah. Antaranya Al-Walid Ibn Al-Walid adalah beberapa orang sahabat. Mereka ni dihalang untuk berhijrah, mereka diseksa di Mekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada rakaat akhir baginda, Allahumma anjil Walid, ya Allah selamatkan Al-Walid. Allahumma shdud wata'ataka ala Mudar waj'al lahum sinin kasinini Yusuf. Nabi doa, ya Allah, terukkanlah azabmu kepada Mudar, orang-orang Mekah yang menghalang sahabat nak hijrah dan Nabi doa, jadikan mereka ni tahun-tahun kemarau dan bencana sebagaimana berlaku pada kaum zaman Nabi Yusuf dulu. Nabi doa. Contoh satu lagi, masa peristiwa Bi'ru Ma'unah yang saya sebut tadi, apabila ada 70, ada seorang ni dia datang ke Madinah, dia cakap Rasulullah dakwah dia tak masuk Islam, tapi dia buat macam minat. Lalu kata, Muhammad, boleh tak hantar sahabat-sahabat kamu untuk datang ke kampung saya, untuk diorang ni ajar penduduk kampung saya Islam. Rasulullah hantar 70 orang. 70 orang qurra, sahabat-sahabat yang hafal Quran, untuk pergi ajar Islam. Dalam perjalanan, sahabat ni berhenti dekat satu telaga namanya Bi'ru Ma'unah. Berhenti kat telaga ni minum-minum. Dia orang ni datang serang 70 orang ni. Ada 3 kabilah, Ri'lin, Usayyah dan Zakwan. 3 kabilah ni kepung 70 orang sahabat yang tidak bawa senjata untuk perang, dikepung, dan semua para sahabat ini dibunuh. Allahu Akbar. Bila sampai berita ke Rasulullah, dah lah baru tahun lepas perang Uhud, ni tahun ke-4. Sedih Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqunut nazilah fil salawatil khamsah syahran. Selama sebulan direct Nabi berkunut nazilah di setiap solat fardu, fil fajri wal zuhri wal asri wal maghrib wal isya. 5 solat fardu Nabi kunut nazilah pada selepas rukuk rakaat terakhir selama sebulan. Tiap-tiap hari Nabi mendoakan kehancuran kepada kabilah Usayyah, Ri'lin dan Zakwan yang kepung dan bunuh 70 orang sahabat tadi. Maka menjadi sunnah kita baca kunut nazilah. Saya betul sangat yang Ustaz Aslin sebut tadi. Tapi mungkin ada sebab kita nak doa tu, kita amin jadi macam tak berapa kuat. Mungkin panik juga. Apa imam baca kunut bukan subuh ni, kita tengah mikir lagi, jadi tak ada nak amin pula. Subuh ke maghrib, satu hal. Dan faktor yang paling saya rasa lebih utama lagi mungkin sebab kita tak faham maksud doa kunut nazilah ni. Jadi saya showkan dalam YouTube, kita nak pergi hantar anak-anak sekolah, pasang, ataupun kita kat rumah kita pasang. Saya hairan, kenapa anak saya seorang darjah 2, darjah 4, Allahumma inna naj'aluka, dia nyanyi. Saya kata, apa? Macam mana boleh ingat? Dia kata kat sekolah selalu pasang. Yang dia kat rumah pun nak tengok, buka kat TV tu, cari YouTube mana doa kunut nazilah. Lalu mereka pun sama-sama baca. Jadi sangat baik kalau kita biasakan baca dan tak payah hafal makna doa. Tengok lama-lama kita akan ingat. Biasanya kita akan kuat amin bila ada perkataan Palestin. Masa awal tu slow ni. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Amin. Wa na'udzubika min syururihim. Amin. Bila masuk, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fil Palestin. Amin. Baru kuat. Sebab kataan Palestin tu kita faham dah. Kan? Jadi cuba fahami maksud. Doa dia subhanallah. Allahumma inna
naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Ya Allah, kami berserah kepadamu batang tengkuk leher-leher musuh kami. Wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Ya Allah, hancurkanlah kesatuan mereka, pecah belahkanlah kesepakatan mereka. Wa zalzil aqdamahum, goncangkan pendirian mereka. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Ya Allah, patah balikkanlah segala perancangan jahat ke atas batang tengkuk mereka. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara fa innahum la yu'jizunak. Ya Allah, kami berserah kepadamu kejahatan Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya mereka tidak mampu melemahkanmu, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa mujriyas sahab, ya Allah yang menggerakkan awan-awan. Wa hazimal ahzab, ya Allah yang menghancurkan tentera Ahzab. Ihzimhum, hancurkanlah mereka. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami ke atas mereka. Panjang lagi, ada kita banyak versi. Boleh dalam sunnah kunut nazilah an yad'u lahum wa alaihim, doa kepada orang Islam al-mustad'afin al-mazlumin, yang lemah, yang dizalimi, dan doa ke atas musuh yang mengganggu umat Islam. Jadi secara kesimpulannya, kita cuba tengok dalam YouTube banyak hari ni sahabat-sahabat kita buat doa ni, ada terjemahan, ada subtitle kat bawah supaya kita menghayati doa itu. Kalau kita berjemaah, kita boleh hamikan, alhamdulillah. Kalau kita sembahyang sendiri, kalau tak ingat, saya rasa macam tak apa nak confident lah nak doa kunut, takut silap. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Allahumma barik lana fima razaqtana. Takut keluar doa lain, ustaz. Tak apa. Kita baca masa lepas sembahyang pun tak apalah. Tak apa, kita baca lepas sembahyang sebagai tanda hadis yang Ustaz Aslin sebut tadi, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim. Umpama orang beriman, sesama orang beriman dalam kasih sayangnya, rahmatnya, prihatinnya, seperti satu jasad. Satu tempat dizalimi, dianiayai, macam kita satu jasad. Satu tempat sakit, semua seluruh badan tak boleh tidur malam. Gigi je sakit, tapi seluruh badan tak boleh tidur malam. Kaki je sakit. Sakit benda tu? Uric acid banyak tu, go out. Kaki je go out, semalaman tak boleh tidur seluruh badan. Ada Rasulullah kata orang mukmin satu tempat je, Palestin, yang diserang, yang dibunuh, seluruh dunia terasa. Subhanallah. Di Kedah katanya dikumpul duit 3 juta lebih. Di Kelantan pun 3 juta lebih. Asyik kutipan orang susah. Di Terengganu pun 3 juta lebih. Dikutip, dikumpul, disalurkan. Masing-masing dengan kadar masing-masing. Buatlah sebagai, mungkin kita boleh jawab di hari akhirat nanti. Ya Allah, ini sedikit perkara yang aku buat sebagai tanda kebersamaanku bersama saudara-saudaraku di bumi Palestin sana. Jadi saya rasa sekadar itulah daripada saya. Cuma seminit Ustaz Zaid, saya nak ambil kesempatan. Saya selalu mana-mana saya pergi, saya share dengan para jemaah di Masjid Surau. Alhamdulillah, dulu saya ada penyakit resdung yang sangat teruk. Alhamdulillah Allah bagi sembuh dengan mengamalkan Habbatus Sauda yang Nabi sebut. Isteri saya pun teruk migraine masa dia buat PhD dulu. Alhamdulillah, dengan ikhtiar, yakin kita, Nabi kata Habbatus Sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Isteri saya amal, Allah bagi kesembuhan migraine dia. Dan saya bergerak mana-mana masjid, surau, pejabat, kementerian, saya share perkara ni, ajak masyarakat amalkan, dan ramai yang bagi feedback. Alhamdulillah Ustaz, suami saya pun bacaan kolesterol lepas istiqamah sama Habbatus Sauda ni 3-4 bulan menurun. Ada yang kata anak-anak perempuan yang sakit perut masa uzur tu, sesungut, bila dia amal Habbatus Sauda dah tak ada sesungut dah sekarang. Jadi kat belakang sana ada pembantu saya.
lepas mayang nanti kalau ada yang rasa nak cuba amalkan habatus sauda, anak-anak yang pagi-pagi jenis beringung bersin, itu saya buat dalam sesi. Ada rasa sedap sikit lah, letak kurma dengan madu. Boleh tengok kat belakang sana kalau ada yang rasa nak cuba amalkan. Sekadar ini daripada saya. Terima kasih kepada penganjur. Tak maaf terlajak masa. Moga ada manfaatnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 jam 40 minit kita bersama dengan kedua-dua ahli panel kita, Ustaz Said Syam dan juga Ustaz Aslim Bahri. Kita telah membicarakan tentang tanggungjawab kita bersama untuk terhadap bumi Palestin. Palestin bukan hanya tanggungjawab umat Islam di Palestin. Di Palestin ada satu masjid yang dinamakan Masjidil Aqsa yang disebut dalam Al-Quran, surah Al-Isra. Dan Palestin juga ada Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Dan Masjid Al-Aqsa ini merupakan masjid ketiga yang menjadi tuntutan bagi umat Islam untuk beribadat kepadanya. Jadi bukan dia hanya tanggungjawab umat Islam yang menetap di Palestin, tapi bahkan menjadi tanggungjawab seluruh umat Islam yang ada di mana sahaja, termasuk kita di Putrajaya. Dia kena ada sentimen bagi diri kita bahawa Islam ataupun Palestin ini adalah hak milik seluruh umat Islam. Baru akan timbul perasaan solidariti yang sebenarnya dalam hidup kita ini. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, solidariti yang paling besar yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.